Iyalah, kita tak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita hari setiap hari Isnin kita puasa. Sebab Nabi kata apa? Siapa yang puasa hari Isnin? Sebab apa aku puasa hari Isnin? Sebabnya itulah tanda hari kelahiran aku, iaitu hari Isnin, 12 Rabiul Awal, tahun gajah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذنني بذكره. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan ruh kita pada hari ini, dan Allah memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita, dan Allah memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa indal mauti syahadah wa ba'da al-mauti jannata wa na'ima. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sebelum kami mati kami sempat bertaubat, dan kami dapat hafal 30 juz Quran. Ketika kami mati, kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di medan perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan mengajar Quran. Setelah kami mati, kami diberikan syurga dan nikmat syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya. Pada pagi ini kita berada dalam Jumaat yang pertama dalam bulan Ramadan yang mulia. Allah masih lagi beri peluang. Allah telah makbulkan doa kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab. Berkatilah kami juga pada bulan Sya'ban. Dan sampaikanlah usia kami sehingga ke dalam bulan Ramadan yang mulia. Alhamdulillah, tuan-tuan, Allah masih lagi beri peluang kerana ada di kalangan kita yang mana Isnin malam tak ada nak terawih, Allah jemput dia kembali ke rahmatullah. Tapi hari ini kita telah berjaya sehingga kepada Jumaat yang mulia. Hari ini insya-Allah tajuk yang saya akan bawa, lau kana bainana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersama kita pada hari ini? Cuba tuan-tuan bayangkan. Tuan-tuan, kita duduk semaya subuh, yang diimankan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kuliah kepada kita. Bayangkan apa yang akan berlaku kepada diri kita. Sebelum kita nak cerita apa perasaan kita apabila kita berada, kita rasa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan kita, maka kita kena kenal dulu dia ni lagu mana. Dia kenal dia ni lagu mana, selepas dia tinggal ni lagu mana. Jadi dua fasa yang saya akan cerita pada pagi ini yang akan membawa kita, apabila kita bawa balik rumah balik, kita akan rasa bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menjadi teman, sahabat, kekasih yang terbaik dalam hidup kita. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lahir keluar daripada perut Siti Aminah bin binti Abdul Wahab, keluarnya dia. Kemudian keluarnya dia cari. Siti Aminah duk cari mana ni anak dia.
keluar dalam keadaan Nabi SAW sudah bersunat berkhitan. Betapa gembiranya Siti Aminah kerana dia tak rasa sakit pun. Tak menyusahkan Siti Aminah binti Abdul Wahab. Tak menyusah pada mak ni start daripada dia lahir, start daripada dia ni duduk dalam kandungan lagi. Ketika mana keluarnya dia, orang Arab ketika itu, apabila keluarnya anak, dia tak akan bui orang lain tengok dulu. Gagal sebutin Mekah ni, sebabnya tepat rumah yang Siti Aminah ni, mak dia beranak ni, tiba-tiba bercahaya. Orang jadi pelik. Bercahaya. Jadi orang pakat nak pergi belakang. Nak pergi belakang. Hebat ni orang ni. Bukan kelas-kelas biasa. Kalau kita kata, tiba-tiba jerung kapung tu, ada orang beranak, kita tengok, cahaya rumah dia. Maka kita buat kaki tengok ramai-ramai, pakat berong orang kapung. Sapanya semua orang kapung tu, orang kapung Mekah ni, siapa ke tempat yang mak Nabi SAW beranak ni, pakat nak tolak pintu, nak tengok. Pelik, pakat nak tolak pintu. Aminah berkata, tutup pintu. Tradisi orang Arab, orang yang pertama yang kena tengok adalah mak ayah dia. Kemudian orang sekitar dia tu adalah mesti kena adik-beradik dia ataupun mak saudara dia, pak saudara dia, hak dekat. Dia tak akan pergi ke orang lain. Maka dia tutup rapat jik. Aminah kata, pergilah panggil. Nak panggil ayah dia dah ada dah. Ayah Nabi SAW, Nabi ni, Nabi tak ada kenal lagi, meninggal dah ayah dia. Jadi anak yatim dah. Kecil lagi tu jadi anak yatim dah. Kemudian kita panggil lah tok dia. Tok dia ni pula Abdul Muttalib duduk di Kaabah. Tengah duduk tawah. Orang bersapa. Degah-degah lah Abu Muttalib. Cucumu beranak dah ni. Degah-degah. Dia tak ada habis lagi tawah tu. Dia pergi degah-degah. Sapa-sapa ke rumahnya Siti Aminah. Anak dia ni, yang melahirkan pula dia ni adalah cucu dia. Apa je situ yang nak masuk dekat. Dia pun tak berani juga. Dia takut. Padahal cucu dia. Slow masuk. Dia bertanya, mana cucu aku? Mana anakmu? Ada tu. Duduk dalam tujuh. Dalam tudung saji. Tudung dia tu puyuk gitu. Dia letak dalam tu. Orang luar ni tak ada. Kita luar ni kita ada kelambu, ada benda-benda kita nutup ni, rekuk mukuk ni. Tapi zaman dulu tak ada lah. Dia ada ambil apa ni orang panggil puyuk ni, puyuk belana letak dalam. Tu raka. Slow Abdul Muttalib pergi dekat adik. Apabila buka aja, tak ada nak buka ni, pecah puyuk kan. Disebabkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun tengok cucu dia. Tengok kelipah. Dia pun ambil cucu dia, pegang cucu dia ni, Muhammad ni. Kemudian dia ayat ke Aminah. Natu dia ni, mentalah aku nak bawa dia ni sebab aku tak habis lagi tawah. Tawah ni bukan serupa dengan kita semayang. Semayang 2 rakaat subuh lah ni, mental tu nak pergi basuh kaki mental. Jangan. Tak habis semayang kita. Tapi tawah tak apa, dia berhenti sebentar. Dia pergi sambung tawah. Bawa cucu dia. Apa yang tengah ada tawah tu? Dia pun kata apa? Ya Allah, selamatkanlah cucu aku. Iaitu dia tak tahu lagi nama agama. Dia pun masuk dalam Kaabah. Maka Allah ilhamkan kepada Abdul Muttalib untuk menamakan cucu dia Muhammad bin Abdullah. Muhammad. Sebab apa? Dia nak supaya orang puji cucu dia ni siapa bila-bila. Kalau kita ngaji bahasa Arab, hamada yuhammidu tahmidan. Kalau hamidan ni puji, tapi kalau hamadan ni puji sama-sama, puji. Sirah mubalaghah, puji. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas dia habis je tawah, dia namakan anak dia Muhammad bin Abdullah.
Buat baliklah dia, cucu dia. Kemudian dia panggil lagi. Aminah kata, gilah panggil Pak Ngahak ni. Kenal tak Pak Ngahak siapa? Kenal tak Pak Ngahak ni? Abu Lahab. Gilah panggil Pak Ngahak tu. Dia pergi cari. Pergi panggil lah dia. Okey, pergi panggil. Tapa-tapa jumpa dengan Pak Ngahak. Pak Ngahak kata ke apa? Minta maaf lah, ambo sibuk ni. Ada nego ni. Tak apalah. Disebabkan dia sibuk ni, dia kata, gini, aku atas wakil. Dia ataslah wakil. Hamba dia ni, nama hamba dia Suhaibah. Hamba dia ni masih ada anak kecil lagi. Hari tu juga dia memerdekakan hamba dia. Hari ni aku deka kamu. Aku nak pergi rumah Muhammad. Aku nak pergi rumah Aminah. Mu jaga dia. Mu nyusu ke dia ni. Mu jaga makan minum Siti Aminah ni. Akhirnya aku merdeka kamu. Dia berkata, oh tak apa. Merdeka Alhamdulillah. Dulu kan hamba, sister hamba. Dia pun baliklah rumah dia. Suhaibah sapa ke rumah. Rumahnya Siti Aminah. Dia jadi, nak masuk. Masuk. Rasa pelik. Sebab dia rasa takut sangat-sangat. Bila dia rasa takut, dia ngesok sikit. Aminah kata, mana yang ngesok gitu? Cepat-cepat lah. Dia kata nak tengok anak lah ni. Dia kata, aku takut pelik ni budak ni. Apa-apa tu. Dia pun tengok budak ni. Bila dia tengok yang mata dengan mata ni, dia rasa sesak dada. Sebab kan? Rasa izzah, rasa hebatnya budak ni, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun ambil dia nyusu. Dia nyusu mula-mula nyusu alik kanan. Nyusu alik kanan, habislah susu alik kanan, dia pun nyusu alik kiri pula. Tosik. Nyusu pula alik kanan. Sedangkan alik kanan dia ni, nyusu alik kanan dia nak habis dah. Nak nyusu dia pun kata, Siti Aminah, mana anakmu ni? Tak nyusu alik kiri ni. Dia bertanya, mu ada anak kau? Ada lagi anak. Sebab itulah dia tak nyusu. Sebab dia takut kalau dia nyusu sebelah lagi habis susu. Tengok hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada kecil lagi dia adil. Daripada kecil lagi dia akhlak dia ni mulia. Bagusnya dia. Dia tak ambil hak orang. Hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas dia nyusunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah orang susuai yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada 10 orang susuai. Ibu susuai dia ni ada 10 orang. Ar-radha yughayyir tiba'. Nyusu ni dia akan mempengaruhi keadaan perangai orang. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam perangai tegahnya ada, perangai lembutnya ada, perangai semua perangai dia ni ada pelakon dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali perangai hak tak molek. Itulah kenapa hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam disusukan sehingga 10 orang. Kemudian tak lama, kemudian tiba-tiba mari 3 orang anak dara. 3 orang anak dara ni, anak dara mana ada air susu. Apa-apa yang tengok, comel gini. Nama dia Atiqah. Sedia molek 3 anak dara ni, nama dia Atiqah belakang. Atiqah. 3 orang ni. Maka dia ambil belalak. Comel. Dia pun buka ni. Dia pun nyusu. Tiba-tiba tu ubik susu. Hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada kecil lagi mukjizat dia. Kemudian, tak lama kemudian, lepas dia nyusu, sebab itulah dia katakan, aku ada 3 anak dara, ibu susuai yang namanya Watiq. Watiq ni jamak kepada Atiqah. Mana 3 orang. Jadi pada saat ni, mula-mula mak dia, kemudian yang seterusnya, iaitu orang pertama saat ni, Suhaibah. Siapa dia Suhaibah ni? Iaitu hamba yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Abu Lahab ni, disebabkan dia pernah memerdekakan hamba, maka setiap kali hari Isnin, maka direngankan azab dia. Sebab dia meraih rasa sukanya dia ni, dia bebaskan hamba dia. Kita rugilah.
kita tak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita hari setiap hari Isnin kita puasa. Sebab Nabi kata apa? Siapa yang puasa hari Isnin? Sebab apa aku puasa hari Isnin? Sebabnya itulah tanda hari kelahiran aku, iaitu hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kecil lagi, orang zaman dulu di Mekah ni dia akan cari siapa nak nyusul. Siapa yang nyusul? Orang daripada Bani Sa'diyah ni mari ramai-ramai. Cari hak ni nyusul, hak ni nyusul. Sebab nak cari piti. Orang zaman dulu, kalau nyusul dia akan wi makan, wi goni, orang akan bayar. Lepas dia ni, tiba-tiba, bininya Harith ni, iaitu Halimatus Sa'diyah ni, mari sapa-sapa, dia pun mari cari-cari. Dia pun tak berani nak ambil. Sebab apa? Sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada ayah. Apabila tak ada ayah, siapa nak payah ke dia? Dia tak berani ambil. Dan lah kawan tu jalan uyung-ayeng. Halimatus Sa'diyah. Sebab kuruhnya. Nyusu tak ada. Jadi, mari sekali tak jadi ambil. Lepas tu, ngelah muka orang ambil belakang anak-anak untuk nyusu. Ngelah dengan dia kan? Dia pun terpaksa. Dia kira salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ni Halimatus Sa'diyah ni. Nak mari cari. Nak nyusu ke anak ni. Adakah anak aku nak nyusu? Dia kata, ada, mari. Dia pun mengesok. Masuk sedar-sedar. Dia pun takut juga. Dia pun rasa izzah juga Halimatus Sa'diyah. Siapa. Supaya kali pertama dia tengok mata Nabi SAW. Dada dia jadi sebab rasa hebatnya Nabi SAW. Dia pun ambil nyusu. Tiba-tiba dia nyusu. Laju tubiknya susu tu. Sehingga ke apabila Halimatus Sa'diyah ni nak tubik. Nak tubik je dia. Tiba-tiba lelaki dia tak kenal dia. Mana bini aku ni? Sebabnya tiba-tiba Halimatus Sa'diyah jadi gemuk. Berisi. Disebabkan dia nyusul kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tadi. Orang lain naik kereta besar-besar lah. Dia ni naik kereta kecil. Lepas tu kereta pula, kereta buruk. Bang. Utar. Zaman dulu utar. Utar tu kurus kek. Jalan tu yang air nak jatuh. Naik je Harithah, naik je Sa'diyah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba gemuk utar Nabi sallallahu alaihi wasallam, utarnya Halimatus Sa'diyah. Mari jalan. Orang lain on the way kelik ni. Dia ni on the way kelik ni, litah utar orang lain. Kelik pa. Utar siapa dia pula dah litah ni. Orang berkata, utar Halimatus Sa'diyah lah tu. Sebab utar orang lain, ekor dia warna kuning. Utar dia warna hitam. Jadi orang cek. Tiba-tiba gemuk utar dia. Apa ke tempat dia tu. Nabi ketika dia tanya berapa hari mu nak pera Muhammad? Aku nak pera 4 tahun. Dia ayat kemuk dia. Pera 4 tahun. Gila dia siapa pera 4 tahun. Nak tambah ajaknya nak tambah lagi lah 5-6 tahun lagi. Siapa 2-3 tahun lagi siapa umur 6 tahun. Tiba-tiba dia duk main dengan anak-anak dia susu hak lain. Adik-beradik susu hak lain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mari orang perebuh dia, belah dada dia, lari habis orang lain. Kira yang Muhammad ni, Muhammad orang pergi. Naling lah. Dia belah. Dia mari-mari dia cerita. Siapa dia belah? Siapa dia buat apa orang ni? Dia kata belah dada. Belah dada sikit-sikit. Dia pun naling. Tegak-tegak harta klik kepada Siti Aminah. Apa kepada Siti Aminah ni? Dia pun suka. Ya Muhammad sukanya dia. Sebab 4 tahun tak jumpa. Kita lah ni tak merasa lah kata. Dia ni merasa 4 tahun tak jumpa. Mari Muhammad bagusnya. Muhammad. Ginilah. Marilah kita tengok ayahmu. Mu tak ada nak kenal ayahmu lagi. Marilah kita tengok ayahmu di Madinah. Dia pun naiklah dia dengan ngasuh dia. Iaitu Ummu Aiman. Sekali 3 orang ni. Nyok. Siapa Madinah? Tiba-tiba orang main khemu dia.
Mari kumuh ni, mari sekak ni, mari ke depan hari ni, mari ke serabut dah dia. Orang pakak dia kata apa? Ni Nabi akhir zaman, ni Nabi akhir zaman. Sebab di Madinah adanya orang-orang Yahudi. Jadi dia orang tahu. Ni ciri-ciri Nabi ni. Maka orang pakak rumah dia serabut. Marilah kelik. Tak boleh duduk lama aku ni. Tak boleh nak melawat lama ni. Dia pun nyok kelik. Sapalah satu tempat on the way nak balik ni. Di satu tempat nama dia Abwa. Sapalah situ. Aiman. Muhammad. Aku ni penipala ni. Kita berhenti dulu nasi ni. Dia pun berhentilah dia turun dia. Dia pun perebah lah. Muhammad, mak dia ni. Muhammad pun pegang rosak muka dia. Ummu Aiman duduk kaki. Ummu Aiman ni kuat dah, bukan lelaki. Duduk pecek lah kaki dah, pecek. Dia kata apa? Ummu Aiman, kalaulah jadi gapo-gapo hari ni ke aku nak mu jaga Muhammad. Bila-bila teriak. Bila-bila teriak tu kak. Tiba-tiba tak lama lepas dia raya tu dia buat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka matilah maknya Nabi SAW. Nabi Muhammad umur 4 tahun. Guling mati dia. Riaknya dia. Oh, mak aku teriak gini. Mak aku tak ada. No. Riak 4 tahun. Lepas ada. Kalau kita tengok anak 4 tahun, 5 tahun. 3 tahun pun teriak tengok. Walaupun dia tak faham lagi. Mati tu gapo. Teriaknya dia. Tak tu. Umar Aiman kata gaya dia. Sabar Muhammad, aku ada, aku jagamu. Aku jagamu. Jadi Umar Aiman ni jaga dia. Umar Aiman lah jaga dia. Bawa kelik ke dia. Kemudian tinggallah dia dengan Abdul Muttalib. Tinggal tak lama kemudian dia mati. Abdul Muttalib mati. Duduk dengan atuk dia ni Abu Talib ni mati pula. Akhir sekali sebelum dia tu dia nikah dulu. Dia nikah dengan Siti Khadijah. Lepas dia nikah Siti Khadijah mati. Kemudian lepas Siti Khadijah mati, Abu Talib pula mati. Nabi SAW start daripada kecil. Allah sentiasa hindarkan daripada Nabi SAW perasaan orang ni ada orang tolong dia. Ada orang ni sayang ke dia gitu. Tak, Tuhan buat. Tuhan nak suruh Nabi SAW sayang kepada Allah tu sendiri. Start daripada kecil. Kita tak rasa lagu mana anak yatim ni lagu mana. Saya sendiri tak rasa. Dan sampai ni pun Alhamdulillah. Mak ayah masih ada lagi. Hak rasa lagu mana perasaan yatim tu lagu itulah. Sebab itulah kalau orang ni orang nak khianat kepada anak yatim, ingat kata Nabi SAW. Aku dengan anak yatim gini. Aku dengan anak yatim gini, rapat gini. Dan siapa jaga anak yatim, maka orang ni dia akan bersama aku dalam syurga. Jadi tuan-tuan yang mana ada duit, ada kelebihan sikit, ada gapo boleh jaga sikit anak, maka carilah anak yatim untuk dijaga. Kelebihan dia sangat-sangat hebat. Ketika Nabi SAW dia masih hidup, berada di Mekah masa tu, ujian dia banyak. Bukan mudah ujian Nabi SAW. Itu hebat dia masa kecil. Ujian dia ni, ujian masa kecil, ujiannya anak yatim. Besar je sikit dia, mulanya dia berdakwah, mula-mula berdakwah, orang mula kata dia. Dulu orang gelar dia Al-Amin. Orang gelar dia ni bagus. Orang gelar dia ni baik. Orang gelar dia ni amanah. Tapi lah sekali orang gelar dia ni. Apa nama? Gila. Orang gelar dia ni mu tak betul testing. Itulah Nabi Muhammad SAW. Siapa kau dia ni orang semua boikot, orang kafir Quraisy ni pakat boikot, orang kafir di Mekah ni pakat boikot, sehingga kan Nabi SAW terpaksa makan daripada kayu-kayu. Makan. Tumbuh-tumbuhan terpaksa makan. Kena ikat perut. Nak ui sapanya dakwah kepada kita hari ni. Tapi kita tak rasa. Sebab kalau kita tak tengok. Kalau kita tengok depan mata kita, dan tiba-tiba Nabi Muhammad SAW ada depan kita, nescaya kita akan rasa perasaan. Kita akan rasa saya nak jumpa sama. Dan Nabi SAW lepas dia habis boikot, dia kita siapa kata
Muka orang janji dah. Orang tak boleh janji. Dia kata apa? Mu mari sini, nasaya aku akan jaga mu. Sebab sini orang-orang mu melaka ni. Orang-orang toknya mu melaka. Apa aja saya tu. Dia suruh belaka budak-budak ni betul batu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul batu, ambaknya, tocanya dia, katanya keji ke dia. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah. Kena atas kepala ni darah. Darah dia ni sampai kaki. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tahan. Darah tu kalau jatuhnya darah kena bumi Taif. Nescaya hari ni bumi Taif tak ada. Hancur. Marinya malaikat tawa mu nak guna mana? Hak mana nak suruh hancur ke bumi Taif? Dia kata dah. Aku doa, dia doa supaya apa? Ya Allah, kalaulah di Mekah tempat aku nu tak ada orang nak terima. Lepas tu hak dekat pula orang miskin, orang-orang hak sekin pun tak terima aku. Lagu mana orang hak jauh ni? Lalu jelak lagi nak terima aku ni. Nak terima dakwah aku ni. Siapa lagi aku nak ngadu padamu? Siapa lagi aku nak ngadu? Tak ada orang dah ya Allah. Kalau mu tak bantu juga agamamu ni, maka nasai Islam tak akan naik. Kemudian dalam perjalanan dia ni dengan Zaid bin Harithah, anak akak dia, jalan. Sampailah dia berhenti satu tempat. Orang anggur ni, kebun anggur. Kemudian orang sekitar tu, owner dia tu, owner anggur tu kenal. We makan tu, kawan dia. Dia suruh kerja dia. We makan tu, tetamu mari. Macam kenal orang Mekah. Sampailah dia we makan. Dia pun we makan. Acu dia we wahangga ni, tiba-tiba Nabi SAW sebut Bismillah. Dia sebut Bismillah. Dia kata, aku tak aja dengar ni orang sebut Bismillah. Mari mana? Siapa mu? Dia tanya, siapa mu? Nabi ni tanya balik. Siapa mu? Nama kau? Aku atas. Mu duduk mana? Aku duduk di tempat Ninawa. Ninawa ni tempat ni alah ke apa ni di Iraq. Jauh. Kalau tuai-tuai Google tu jauh. Jalan ni. Bukan zaman lah ni ada WhatsApp, ada Telegram, ada TikTok, ada apa. Zaman dulu tak ada ke satu. Gambar pun tak boleh nak tengok. Dia kata, ada saudara aku duduk sana. Kalau mu kenal nama dia Yunus bin Matta. Tu saudara aku. Yunus bin Matta, dia orang soleh. Dia kata, kejut dia. Lagu mana dia boleh kenal? Dia tanya, siapa mu? Aku ialah Nabi yang terakhir, nama aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari itu juga orang ni nama dia Adas, dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kalau tuan-tuan pergi ke tempat tu ada masjid nama dia Masjid Adas. Mengingatkan orang yang pertama, seorang dia aja yang masuk Islam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bumi Mekah ke bumi Taif, kemudian dalam perjalanan dia nak pergi Mekah balik, Allah kurniakan seorang boleh masuk Islam. Nama dia Adas. Tuan-tuan kalau ada kelebihan boleh pergi Mekah Madinah, maka tuan-tuan pergilah ke Masjid Adas. Maka hari ini kita nampak dah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya nak raya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dia tak ada. Tapi sebenarnya dia ada dengan kita. Bapa dia ada dengan kita. Sebabnya taraktu fikum amrain lan tadillu abada. Aku tinggalmu dua perkara. Kalau mu pergi dua perkara ni, nascaya mu akan bersama aku di dalam syurga nanti. Iaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis. Dia tinggal dua perkara. Ada kita tinggal apa ke anak kita? Kita tinggal reta ke anak kita? Kita tinggal wasiat, hak boleh wasiat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak tinggal wasiat tu. Bahkan Nabi yang paling lama sekali, orang lain Nabi sebelum ni, zaman dia je dia berdakwah. Zaman Nabi Adam, zaman dia je. Nabi Nuh, zaman dia je. Lepas tu tak ada dah. Nabi Ibrahim, zaman dia je. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hebatnya dia. Walaupun dia tu meninggal dunia, tetapi
walaupun Nabi SAW wafat, dia tinggal benda. Sampai kelak ni hidup. Tuan-tuan, kita duduk atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kalau kita tak pegang Quran, Allahu Akbar, tak ada apa-apa dalam hidup. Mu kaya, mu ada pangkat, mu buat apa kau, mu hebat, mu popular, mu influencer ke, mu famous ke, mu bisa ke, tak sedap kecek lah. Kalau kita tak pegang Quran. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan yang mulia ini, kalau kita tak pegang je Quran, Allahu Akbar, berat benar kita. Tak suruh baca, suruh pegang. Baca ni mungkin ada orang kata, ustaz saya baca lagu mana? Iqra pun saya tak kenal. Jadi tuan-tuan, buka je Quran. Buka je Quran, pegang je. Sebentar. Tuan-tuan, saya tak ingat tempat ni saya royak ada, tapi saya royak lah hari ni. Buka Quran, hari ni, balik pani buka Quran, balik ambil masa 15 minit. 15 minit, balik Quran saja. Balik saja. Tak ada kecek apa-apa. Balik selah. Sampai 904 muka surat. Tuan-tuan, dalam keadaan tak berasa air mata mengalir. Tak apa disuruh. Tak apa diminta. Okey. Balik. Jangan mari rasa, ya Allah, lamanya aku tak pakai Quran. Lamanya aku tak bersama Quran. Lebih-lebih lagi kalau kita ni diberi kelebihan. Kita ni pandang ngaji Quran. Kita ni ustaz. Kita ni Tok Imam. Kita ni Tok Bila. Kita ni orang ngajar Quran. Tapi kalau bulan Ramadan, kita tak boleh khatam sekali. Berat benar kita. Tak boleh khatam. Kalau orang tak pandang ngaji Quran tu, khatam dah sekali. Balik. Sebab tu lah. Bila Tok Imam kita baca ayat. Lepas dia baca surah As-Sajadah, dia baca. Dia start dengan ayat 23. Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Nyetak dia tu. Seolah-olah Allah susun dalam perjalanan hidup kita start daripada mula-mula. Siapa ke habis ni, Tuhan susun comel tu. Sedangkan benda itulah yang saya nak cerita. Ya Allah, hebatnya mu, ya Allah. Mu susun setiap benda yang berlaku dalam hidup ni tak berlaku secara kebetulan tak. Tuhan susun molek dah. Susun. Jadi kita nampak inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Tuhan sebut, aku menurunkan Quran, nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Aku turun ni secara berasa-berasa. Dia turun sekaligus daripada Lauh Mahfuz, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Dia turun pada satu malam yang dipanggil malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Turun sekali malam di Baitul Izzah, di langit bumi. Mana langit bumi? Wallahu a'lam. Kemudian turun kepada Nabi SAW, turun selama 23 tahun, tuan-tuan. Dan ayat surah Al-Insan tadi, ayat yang ke-23. Allah, bukan betul ya. Sebab mula-mula Tuhan buat tu, Tuhan buat dah siap dah Quran. Duk Lauh Mahfuz lah, nak turun je. Hari ini kalau kita tak ambil Quran, kita tak akan mulia, tuan-tuan. Hari ini kita tak akan mulia kalau kita tak bersama Quran. Maka inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Hebat mana kat Quran ni? Maka tuan-tuan, saya akan bawa zaman Nabi dan zaman sekarang untuk kita nampak. Zaman Nabi SAW tak ada turun ayat Quran lagi. Ayat Quran turun dia kata apa? Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Sampai ke hari kiamat ni akan berlaku apabila bulan ni dia terbelah. Bulan ni terbelah. Sedangkan Nabi SAW dia belah bulan. Belah bulan. Orang kafir kata apa? Muhammad, kalau betul lah mu Nabi, aku nak mu tunjuk mukjizat mu ke apa? Dia pun duduk di antara bukit ni. Saya tengok nama bukit ke apa? Hidup tengah ni. Dia berdoa dengan Allah. Allah bagi kepada Nabi SAW mukjizat. Dia belah bulan. Belah bulan. Sebulan letak duduk sebelah ni. Gunung sebelah ni. Bulan lagi dia terbelah. Duduk sebelah lagi. Tuan-tuan, ingat masa Nabi belah bulan tu. Tuan-tuan ingat bulan tu duduk Mekah saja apa? Tak. Sedunia ni tengok kejadian tu. Ada seorang raja, nama dia raja dekat India.
di Kerala. Kalau tuan-tuan Google nama tempat tu Kerala. Itulah masjid yang tertua di dunia. Masjid tertua. Kalau tuan-tuan ada boleh pergi India, pergi situ. Jadi raja ni tengok. Lepas yang tengok. Mana boleh belah gini. Sekala belah tu gitu, tapi belah ni. Kemudian dia pun tiba-tiba yang orang balik daripada rombongan ni balik ke kata. Kerana ni belah boleh. Mu aja tengok. Ada tengok sebab ada seorang Nabi ni belah boleh. Hari tu juga dia pergi ke Mekah, dia Islam, dia masuk Islam, jumpa dengan Nabi SAW. Dia balik, dia dah menislamkan orang Kerala. Nama dia saya tak Kerala gitu, tak pelik nama dia. Saya nak sebut. Tuan-tuan boleh Google. Itulah mukjizat pertama di antara mukjizat Nabi SAW daripada 1000 mukjizat. Mukjizat Nabi ada 1000, di antaranya mukjizat Nabi. Dan ketika mana Nabi SAW dia panggil ramai-ramai, tiba-tiba dia kata, dipanggil ramai-ramai. Apa mau panggil ni? Ramai-ramai. Abu Lahab tanya. Dia pun ayat. Hari ni aku nak ayat. Allah itu berkuasa. Berhala ni tak ada apa-apa. Duk kecek. Tiba-tiba dia katakan, Tabbat ya Muhammad. Celakamu Muhammad. Tunggu ayat Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Bahkan ayat tu, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Dua orang. Nama dia bini dia, nama Ummu Jamil. Gelar Ummu Jamil. Turun dah ayat Quran. Dia lagilah dia kata, Gapa Muhammad ayat? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan aku. Tak ada apa. Ayat Quran itu tu awal lagi. Masa Abu Lahab nak mati, dia mati bukan mati seorang. Bahkan mati anak-anak dia hak lain. Mati yang sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Ayat Quran itu awal lagi tu. Jadi nak katanya hebatnya Quran ni, dia cerita awal lagi. Itu Quran. Biar kita nampak hebatnya Quran. Itu zaman Nabi SAW. Sebab masa tak banyak, saya cerita zaman sekarang tu. Zaman sekarang, kita nak tengok hebatnya Nabi SAW. Dia telah memberi kepada kita Quran. Orang tengok, orang jalan atas air, bisa. Orang tengok, orang ni naik langit, dengan jalan kaki gitu bisa. Orang ni mulut masin bisa. Orang tengok, bisa tu. Orang tak tengok Quran, hak tuai-tuai duk atas rak tu, rumah, hak mana kepuk boleh, nak buka Quran, tiup dulu. Hak sedih lagi, nak buka Quran tu, kena tiup dengan apa? Kena tiup dengan angin ni, kemudian kena ambil lah kain pula, kena lap. Sebab penuh dengan atas cicak. Allahu Akbar. Lama dah tak baca Quran. Bila buka Quran pula? Hari kematian kau. Hak tu pun belum tentu buka Quran. Buka Yasin je. Tak buka Quran yang hak besar tu. Duk taruh. Muncul tak beranai. Muncul tak anak-anak mari makan. Nak katanya berat benar kita ni. Kalau kita tak ambil Quran. Ramadan ni kena ambil Quran. Maka tuan-tuan, hebatnya Quran. Saya nak bawa satu hebat Quran ni. Pertama, hari ni hari Jumaat yang mulia. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-22 dia sebut, sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Tuan-tuan buka muka surat 290 ni sebelah halik kiri ni, ayat yang ke-22 tuan-tuan akan tengok. Tuhan ajak kita bila. Tuhan ajak kita bila, dia katakan tiga orang lelaki dan seekor anjing. Jadi 3 tambah 1. Dia ajak kita bila 3 tambah 1. Jadi kemudian dia ajak kata ada orang kata 5 orang.
5 orang pemuda kafir, dia sekor anjing, jadi 5 tambah 1 jadi 6. Kemudian dia ajar pula, wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. 7 orang pemuda lelaki, kemudian seorang seekor anjing. 7 tambah 1 jadi 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana nombor 9? Tuan-tuan, Tuhan tak susung gitu-gitu je. Itu ayat Quran. Orang yang menciptakan kalam suci. Maka tuan-tuan akan tengok bawah lagi dia kata walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Tuhan kata pemuda kafir ni dia tidur 300 tambah 9 tahun. Dia tak kata pemuda kafir ni tidur 309 tahun. Dia tak kata gitu. Dan tuan-tuan start daripada ayat 1 daripada surah Al-Kahfi mula-mula semuanya berakhir dengan alif. Aiwaja, siapalah ayat terakhir. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada 110. Tuan-tuan buka Quran surah Al-Kahfi semuanya huruf alif 110 ayat. Sebab tu dia guna benda tisa. Dia tadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ada situ. Bukan tu saja. Tujuan Allah buat 300 tambah 9 ni dia nak katakan apa? Kalau mengikut tahun Masihi kita, ikut tahun Inggeris kita, maka pemuda kafir itu tidur 300 tahun. Kalau mengikut kalender hijrah, pemuda kafir itu tidur 309 tahun. Bukan saja-saja ayat Quran. Hebatnya. Itu salah satu kehebatan Al-Quran. Yang kedua, tuan-tuan, mula-mula turunnya Quran zaman Nabi SAW, mula-mula turun Iqra surah Al-Alaq. Tuan-tuan buka muka surat 597 Quran. Buka sini. Tuan-tuan tengok surah Al-Alaq, surah yang ke-96. Maka tuan-tuan akan tengok surah itu, surah Al-Alaq 19. Maknanya surah yang ke-96 ada 19 ayat. Turunnya ayat Quran pertama ada 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kira, maka jumlah perkataan dia, kalimah dia, tuan-tuan akan dapati ada 19. 19 perkataan. Cuma saya nak kira lah ni takutnya panjang masa. Kalau ada whiteboard saya cerita tu, oh memang dahsyatlah Quran. Hebatnya Quran. Bukan hebat saya, hebat Quran. Dan tuan-tuan tengok ayat atas ni, Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf. Daripada perkataan Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan akan tengok Bismillah lepas huruf ba tak ada alif. Tapi pada Iqra bismi rabbika dia ada alif. Bismi ba alif simi. Tadi Bismillah ba simi tak ada. 19 satu perkataan kalau kita kaji dalam Quran, maka kita akan dapati ada benda lagi. Alaiha 19. Allah sebut dalam surah Al-Muddathir. Alaiha 19. Alaiha 19. Dalam di apa? Di neraka nanti ada 19 malaikat hok jaga neraka. Kalau tuan-tuan baca cerita dan hadis, kalau orang sakit gigi baca bismillah banyak kali, sebab ini nak jaga daripada apa? Daripada 19 tadi. Ada masuk berlaku, bukan saja. Kemudian yang terakhir kehebatan Quran yang saya nak tunjuk sampai sekarang ni. Tuan-tuan, dalam surah Al-Qiyamah. Tadi tak Imam baca surah Al-Insan. Sebelum surah Al-Insan tu ada surah Al-Qiyamah. Tuan-tuan buka muka surat 577. Muka surat 577. La uqsim biyaumil qiyamah. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Dia kata, aku nak rayak kamu, aku sumpah dengan hari kiamat. Wala uqsim bin nafsil lawamah, aku sumpah dengan nafsul lawamah. Nafsul lawamah ni kita.
Meta kita buat baik mari masjid. Lepas tu tubik dalam masjid ngopak. Tu nafsu lawamah lah kah. Mari masjid bagus dah. Tubik yang luar ngopak ke. Tu nafsu lawamah belaka. Kalau nafsu macam mana? Nafsu mutmainnah. Kemudian dikatakan ayahsabu allan najma' idhamah. Ya Allah, kamu boleh buat air kiamat. Kamu boleh kupu belaka. Hak mati belaka dah ni. Repuk api tu lemon boleh kau buat mula. Oi kapi tanya. Ayahsabu allan najma' idhamah. Allah. Benda tu. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Mu tengok jarimu. Jari kita ni zaman lah ni baru tubik. Kata cak jari kita tak jari semua orang tak sama. Tapi Quran sebut 1400 tahun yang lalu. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bonak 360 sendi mu ni. Kita ni ada 360 sendi. Dalam diri kita ni. Allah nak kupu 360. Aku ni sendi. Apa ni? Cak jarimu ni. Ilmu tak ni. Start daripada Nabi Adam. Siapa kau orang mati. Tak aja sama. Tuhan sebut lama tu. Tu baru kita kata, Allah hebatnya. Tuhan cerita lama. Tapi apa? Sebab kita tak faham. Kita tak tahu. Tak dengar. Tak biasa menampak kehebatan Quran. Sebab tu Quran ni kena tadabbur. Quran ni yang kena faham. Mula-mula kita baca, rasa, kemudian bila kita faham dalam hidup ni apa Quran. Barulah kita nampak hebatnya Quran, hebatnya Quran. Biarlah kita mati seperti mana dia ayat tadi, ayahsabul insanu allan najma' idhamah. Tulai kita ni hancur lebur kapok kita gini. Tapi biar jasad kita mati je kita hari ni. Jasad kita tak hancur sampai hari kiamat. Lagu mana nak uji jasad kita tak hancur sampai hari kiamat? Startlah ni, bacalah Quran jangan tinggal. Orang yang sentiasa bersama Quran, insya-Allah jasad dia tak akan hancur. Tuan-tuan tengok viral sebelum ni, orang nak pindah tempat ni, pindah kubur tempat lain, gali nak pindah. Tiba-tiba ada seorang tu tajuk, tengok ketua ni baru mati. Maka orang tanya kawasan ni, siapa dia kat dia ni? Orang tanya-tanya, dia ni mokcik kampung, mokcik tua kampung, ngajar budak-budak. Bersama Quran. Bukan ustaz so dari TV kau mana dah. Mokcik kampung, orang tua, hak je ngajar start daripada muda, sampai ke tua ngajar budak-budak. Budak-budak boleh kenal dia batas sebab dia ya, orang kampung. Hari ini saya tak minta suruh tuan-tuan jadi ngajar orang kampung dah. Sekadar kita boleh ngaji Quran setiap hari. Setiap hari ngaji Quran. Minta sama, ya Allah, matikan aku dengan syafaat Quran. Matikan aku bersama Quran. Pentingnya Quran. Kalau tuan-tuan nak rasa hebat Quran, tuan-tuan panggil ustaz, cerita tentang hebat Quran. Allahu Akbar. Hebat. Gini mukjizat Quran. So. Orang boleh masuk Islam sebab sebutir perkataan, sebutir huruf. Waktu saya cerita semula lah. Sebab tu ada masa 7.45. Jadi sekadar tu saja. Semoga kita yang Nabi tinggal kepada kita ni, Quran dan hadis, kita sama-sama ambil. Hari ni pakat baca belakang. Pakat baca, tengok Quran, biar kita rasa supaya Nabi berada di dekat diri kita. Biar kita rasa tak perlu Nabi tiba-tiba tubik cokoh depan mata tu Quran belanda. Tu Nabi. Bukan Quran tu Nabi, tinggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asra innal insana lafi khusra illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Ikut saya dah. Allahumma akrimna bi karamatil Quran. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Allahumma akrimna bi karamatil Quran. Ya Allah, muliakan kami
dengan kemuliaan Al-Quran. Allahumma akrimna bikaramatil Quran. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.